Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di dalam bab 4, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan dengan subtopik 4.1. Baiklah. 4.1 bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Bahagian fungsian merupakan jabatan ataupun bahagian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Maksudnya, fungsian ni dia mempunyai tanggungjawab dan tugas yang khas. Tujuan diwujudkan bahagian-bahagian fungsian ini adalah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif sesebuah organisasi. Bahagian fungsian utama organisasi perniagaan terbahagi kepada 11 bahagian. Bahagian pertama ialah perkhidmatan pelanggan, kedua pentadbiran, ketiga pengurusan sumber manusia, keempat kewangan, kelima jualan, keenam pengagihan, ketujuh teknologi maklumat dan komunikasi ICT, ke-8 penyelidikan dan pembangunan, ke-9 pembelian, ke-10 pengeluaran dan ke-11 ialah pemasaran. Struktur organisasi ini ialah contoh carta organisasi bermula dengan ketua pegawai eksekutif. Di bawahnya terdapat 4 orang pengurus iaitu pengurus pengeluaran, pengurus sumber manusia, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. Di bawah setiap pengurus ni terdapat pula penyelia iaitu kalau pengurus pengeluaran dia ada penyelia pengeluaran. Seterusnya pengurus sumber manusia ada penyelia latihan dan pembangunan di bawahnya. Bagi pengurus keuangan ada penyelia akaun dan untuk pengurus pemasaran dia bertanggungjawab kepada penyelia jualan. Jadi struktur organisasi ni merujuk kepada susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai visi, misi dan objektif. Okey, dipamerkan dalam bentuk hierarki. Inilah yang dinamakan hierarki. Maksudnya ada susunan daripada atas ke bawah. Tujuannya adalah untuk memudahkan anggota dalam organisasi jelas tentang tanggungjawab, kedudukan dan spesifikasi kerja. Contoh kita lihat di sini. Penyelia jualan, dia mempunyai tanggungjawab dan tugas yang perlu dilakukan kepada pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran pula bertanggungjawab kepada semua arahan yang diberi oleh ketua pegawai eksekutif dan begitulah juga untuk bahagian-bahagian yang lain. Seterusnya, carta organisasi boleh menggambarkan empat aspek iaitu yang pertama jenis tugas, yang kedua hierarki pengurusan, ketiga pembahagian kerja dan keempat hubungan antara majikan dan pekerja. Jenis tugas. Jenis tugas merupakan kerja-kerja yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja bawahannya. Bergantung kepada jawatan dalam organisasi, lebih tinggi jawatan, lebih berat tanggungjawabnya. Contoh, seorang pengurus pemasaran melaksanakan tugas merancang promosi sesuatu produk baru dan membuat unjuran jualan produk baru berkenaan. Hierarki pengurusan. Hierarki pengurusan dapat dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Kita tengok carta organisasi tadi. So, ketua pegawai eksekutif ni ialah pengurusan atasan, pengurus-pengurus yang hijau ni ialah pengurus pertengahan dan penyelia ini merupakan pengurus bawahan.
Jadi pengurusan atasan ni dia bertanggungjawab ke atas keseluruhan organisasi perniagaan, manakala pengurus pertengahan memastikan sumber-sumber organisasi diagih dengan cekap, dan yang terakhir pengurus bawahan merancang dan melaksanakan operasi pengeluaran dan bertanggungjawab memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi piawaian yang ditetapkan. Contoh pengurusan bawahan ni ialah seperti penyelia. Baiklah. Yang seterusnya dari segi pembahagian kerja, pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap anggota dalam organisasi. Itu ialah pembahagian kerja. Pengagihan tugas pekerja berdasarkan kepada tahap jawatan yang dipegang. Lagi besar jawatannya, lagi besarlah tanggungjawab dan agihan kerjanya. Contoh, pihak pengurusan atasan membuat perancangan jangka panjang, pihak pengurusan bawahan melaksanakan operasi pengeluaran. Maksudnya pengurusan atasan merancang dan pengurusan bawahan akan melaksanakan. Yang keempat, dari segi hubungan antara majikan dan pekerja. Ketua mempunyai kuasa untuk mengarahkan pekerja. Sebagai pekerja, kita mesti akur kepada arahan ketua kita. Pekerja perlu melaksanakan arahan dan melaporkan kepada ketua. Contoh, pengurus pemasaran boleh mengarahkan penyelia jualan untuk mengenal pasti jumlah jualan bulanan dan melaporkan kepadanya. So, itu ialah 4 aspek yang terdapat di dalam carta organisasi. Baiklah, setakat itu dulu penerangan cikgu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi rakaman yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.